Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bil lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat kita teruskan kuliah kita seperti biasa. Kita akan baca kitab Hidayatul Subyan dan diikuti dengan al hadis. Tuan-tuan dan puan-puan, sebagai mukadimah kuliah kita pada malam ini, alhamdulillah kita yang pertama kali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih lagi memberi hidayah dan taufik kepada kita untuk kita sama-sama hadir di rumah Allah ini. Dan alhamdulillah, Masjid Tasik Bogor ini saya rasa tidak sunyi dengan kuliah, dengan berbagai-bagai program yang semua program yang kita anjurkan itu ialah untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, memberi penambahan ilmu kepada kita. Yang saya nak sebut di sini ialah kita nak melaksanakan ibadat mesti dengan ilmu. Kita kena tahu lah, kena tahu. Kalau kita tak tahu, kita buat ikut-ikut dan sebagainya, yang pertama boleh jadi ibadat kita tak diterima oleh Allah SWT. Kalau diterima pun tidak dalam keadaan kesempurnaan. Tak lengkap lah, tak lengkap. Diterima keadaan. Kalau kita kata bagi markah 1% boleh jadi dapat 70%, 50% je kan. Jadi oleh kerana itu kita pastikan kita buat ni kita ada ilmu lah. Itu yang paling penting dalam semua ibadat kita. Sama ada semayang, sama ada semayang kan. Dan ada semua kata dia mengajar semayang tak habis-habis. Pasti tak habis. Dan duduk mengaji-mengaji pun banyak juga yang tak mana betul. Jadi kita kena pastikan insya-Allah dari segi rukun, sembahyangnya, sunat-sunatnya dan sebagainya. Jadi kita buat dalam keadaan yang sempurna insya-Allah. Di dalam kita akan belajar nanti adalah berkaitan dengan sembahyang dan sebagainya insya-Allah. Seperti mana yang telah saya nyatakan dalam kuliah lepas, kita dah mempelajari dalam bab air. Dia juga merupakan satu perkara yang amat penting dalam nak menentukan ibadat kita ni sah atau tidak. Jadi air ni penting. Bagi kita nak ambil wuduk di Malaysia ni pasti dengan menggunakan air. Kalau tak boleh guna air, kita gunakan debu seperti yang malam ni kita akan bicara. Jadi oleh kerana itu, untuk mengesahkan wuduk kita, pasti air kita kena pastikan dia mutlak ke tak mutlak ke dan sebagainya. Jadi yang itu telah kita bicara panjang pada kuliah lepas. Dan kita saya nak sebut sikit kuliah yang lepas saya dah sebut tentang sukatan dua kolah. Cuma saya sebut dua kolah di sini, kalau tak salah saya 162 kg. Itu je. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nampak kolah di rumah, nampak kolah di rumah, dua kolah ni bukan dua biji kolah, buat dua biji pula, dua buah kolah. Dua kolah ni maksudnya sukatan kolah tu. Jadi dia kena lebih daripada dua kolah. Dalam mana kitab pun dia sebut air yang melebihi dua kolah. Kalau ngam-ngam dua kolah, tak berapa cantik lah. Kalau kita ambil wudu,
kita dah cedok atau buang, jadi air tu kan kurang daripada 2 kolak. Jadi dikira air itu tidak cukup 2 kolak. Seperti yang telah kita baca, kalau najis dan sebagainya, dia jadi air najis, air mustakmal dan sebagainya lah, yang tak boleh digunakan untuk berwudu, yang tidak boleh digunakan untuk menyucikan najis, basuh kencing, basuh berak, tak boleh. Jadi oleh kerana itu kita kena buat bagi lebih pada tu. Kalau ukuran segi 4, 4 segi dah, 4 segi ya, ukuran 4 segi, ngam-ngam 4 segi, segi 4 lah. Dia kata di sini panjang, lebar dan tingginya mestilah 22,5 inci. 22,5 inci bukanlah panjang mana kan. Jadi kalau ngam-ngam 22,5 inci, kita ambil dah. Sebab kita punya pembaris 22,5 inci. 22 kaki setengah inci. Jadi kalau boleh kita buat bagi lebih sikit sampai 25 kan. Macam tu. Jadi kita pastikan air itu kalau dah lebih daripada kalau ngam penuh tu, maksudnya kalau penuh air dalam kolah itu, kita sudah dapat mengesahkan air dalam kolah tu sudah melebihi 2 kolah. Macam tu. Atau kalau kita nak kira cm dia, 60 cm panjang, lebar dan tinggi. 60 cm panjang, lebar dan tinggi. Jadi kalau kita nak buat lebih daripada 2 kolah, 65 ke, yang paling elok 70 ke. Kalau tempat ruang kita terbesar lah. Jadi kalau kita ada kolah yang macam tu, tuan-tuan tak ada masalah. Biar ambil untuk celup terus dah. Tak ada masalah. Air ni buka kita masuk dalam tu pun tak apa, tak ada masalah. Sebab dia melebihi 2 kolah. Tak masalah. Okey. Kita masuk pada tajuk kita pada malam ni. Saya ingat tuan-tuan pun tanda juga kan. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 baris daripada bawah. Baris yang ke-14 daripada bawah. Syahidan, barang siapa tidak dapat air sekali-kali, tak ada ayam, atau yang pertama dia sebut ni, saya sebut pertama tu maksudnya mudah kita nak faham lah. Yang pertama dia kata ayat tak ada, itu satu. Atau didapat air tetapi ada penyakit pada satu anggota daripada segala anggota wuduknya. Okey. Yang pertama tak ada ayat. Satu. Ayat tak ada. Mana dah tahu? Malaysia ni kemarau ayat tak ada. Kan, tapi tak pernah sampai jadi macam tu lah. Mana dah tahu, Allah lah kan. Yang kedua dia kata ada ayam, tapi tak boleh nak guna ayam sebab anggota dia ada penyakit. Anggota wuduk dia tak dikena ayam. Anggota wuduk dia tak kena ayam. Pergi jumpa pakar, walaupun pakar tu Hindu. Sebut Hindu senang lah. Pakar tu, dakar pakar tu Hindu. Dia bukan Islam lah Hindu. Dia kata, Cik, ini tangan ni tak boleh kena ayak. Kalau kena ayak, lagi dia sakit lagi. Lagi dia merebak-rebak atau sebagainya lah. Walau pakar tu bukan Islam, kita kena ikut. Bukan Islam kan? Tangan tu dia ikut sebab dia pakar. Boleh tuan-tuan, saya dah tunjuk di KL. Dalam senarai orang yang boleh dipercayai dalam dunia ni tuan-tuan, yang pertama sekali Dato' dia percaya. Dan senarai tu Dato'. Yang paling teruk ni, minta maaf ni tuan-tuan, tuan-tuan kata saya kata kajian tuan-tuan, yang paling teruk ni tak dipercaya orang politik. Dia hanya 11 poin berapa yang boleh percaya kan? Lagi apa kaitan politik marah lah. Dah tu ni kajian ni tuan-tuan. Kajian.
Guru dia jatuh yang keberapa, tapi guru standard kan lah. Dia nombor 2, nombor 3 itu kan. Tapi yang paling boleh dipercayai doktor ni, perubatan ni boleh dipercayai. Yang bawah ni, yang tu kira hampir-hampir 1% lah yang doktor. Yang tu ni ahli politik. Tapi ada orang politik yang bagus kan. Itu tuan-tuan. Tapi dalam kajian macam tu. Itu kan, walaupun dia pakar bukan Islam kan, kita kena percaya dia. Kena ikutlah pendapat yang dia kata tu. Okey. Jadi anggota kita ada anggota wuduk kita, Anggota wuduk kita ada apa dia? Buka dua tangan ni, di kepala ni dengan kaki je lah. Itu anggota wuduk. Anggota wuduk tak ada kena ayak. Ada sebab-sebab dia. Yang kata kalau kena ayak dia boleh buruk ke penyakit lagi atau apa-apa lah. Jadi cara kita nak ambil wuduk. Tak ada ambil wuduk kan, tak ada kena ayak. Itu yang kedua. Yang ketiga dia kata di sini, atau anggota mandinya yang menegah ia akan terkena air padanya, maka yang ketiga, anggota mandi ni untuk kita nak mandi hadap sak ni. Mandi anggota mandi. Anggota mandi kita tak mana anggota mandi. Kalau nak mandi hadap sak, anggota mandi kita seluruh anggota badan kita. Kita dah sebut dulu kan. Jadi kita kena basahkan semua anggota badan kita bila kita nak mandi hadap sak. Mandi junub lah. Jadi tahu tak boleh kena ayak. Macam saya ingat lagi, saya dipanggil fatwa dulu, seorang perempuan telefon kat saya, dia accident. Masa dia accident tu dia haid. Kadang-kadang haid. Hai ya Allah, haid. Haid ni dia pun pula tak. Tu dia telefon, dia kata, Ustaz, saya dah accident. Lepas tu bila dia kata anggota badan ni banyaklah yang luka-luka lah. Luka. Lepas tu pergi kat doktor tanya ambil kena ayak. Kalau kena jadi dia kata apa, dia berdenih-denih lagi lah kan. Lepas tu haid dia dah kering lah. Dia nak mandi junub. Dia kata, macam mana saya nak mandi junub kan? Dia dah tak kena ayak tadi kan. Lepas tu tayamum lah. Dia pula tanya tayamum macam mana pula. Pasal mandi junub kena basuh semua kan. Tayamum kita cerita ni. Jadi ingat, kita sebutlah tayamum buat macam ni. Mana boleh tak ni saya nak mandi junub ni. Bila kita kata hanya anggota, ni saya nak mandi junub Ustaz. Macam tu je tayamum dia. Kan? Bukan tayamum nak tayamum untuk junub kan. Bubur tikar besar tu, debu, lepas tu golek. Itu nak buat cok pisang. Golek dan debu tu kan macam tu kan. Nanti kita cerita yang tayamum ni kan. Tayamum dia mudah je tuan-tuan. Simple. Tu dia kata hebatnya Islam ni. Hebat. Lepas tu kalau kita tahu, kita tahu mudah. Saya kata tu, kalau kita tahu macam mana cara nak sembahyang, kita tak payah sembahyang. Tak payah sembahyang bukan tak sembahyang tu. Senang kita nak buat sembahyang tu. Orang suruh sembahyang tajuk, kita tahu nak sembahyang tajuk macam mana kan. Jadi kalau orang suruh buat tayamum pun kita tahu lah, kita dah belajar buat tayamum ni. InsyaAllah. Atau anggota mandinya yang menegah ia akan terkena air padanya, maka hendaklah ia tayamum. Tayamum tu macam mana? Dengan memindah akan debu tanah yang suci. Debu tanah yang suci. Debu tanah yang suci. Hidup tampak kat simen-simen pula. Ni tengok dia sebut lagi tak ni. Debu tanah yang suci. Kalau simen tu ada debu tak apalah. Simen tak ada debu hidup. Buat tayamum. Dengan memindah akan debu tanah yang suci, menyucikan. Suci menyucikan.
kepada sapu mukanya dan dua tangannya dengan niat tayamum. Kita baca dulu, kita cerita. Dengan niat tayamum, ganti daripada wuduk dan mandi, atau ganti daripada membasuh anggota yang tidak dapat terkena air padanya. Tuan-tuan, ada tiga di situ, tuan-tuan. Yang pertama dia kata tayamum ni ganti untuk wuduk, ganti daripada wuduk. Satu, kita tayamum oleh kerana kita tak boleh nak ambil wuduk, kita tayamum. Dan mandi, kita mandi oleh kerana kita tak boleh nak mandi junub, kita bertayamum untuk junub, untuk mandi hadas besar. Kita dengan tayamum, kerana tak boleh anggota kita tak boleh kena air. Macam saya kata tadi, masalah perempuan tadi kan, dia dalam keadaan haid. Bila dah kering haid dia nak kena mandi junub, tapi anggota dia accident, masih tak sembuh lagi, dah pakar kata tak boleh kena air, maka dia kena bertayamum untuk menghilangkan hadas besar dia. Atau yang ketiga dia kata di sini, atau ganti daripada membasuh anggota yang tidak dapat terkena air padanya, disertakan dengannya. Jadi yang ketiga ni, kita ambil wuduk, kita mengangkat tayamum bagi nak basuh, bagi kita baca, atau ganti daripada membasuh anggota yang tidak dapat terkena air. Kata kalau tangan sebelah kanan ni tak boleh kena air, sebab ada ni accident di hospital, dia bubuh apa, busimen kan, atau buplasa kan, dia masuk dalam bahagian wuduk sahibul jabirah. Wuduk sahibul jabirah. Nanti kita akan dalam kitab ni saya nak cari tengok wuduk sahibul jabirah ni tak ada. Jadi kita akan terangkan juga itu wuduk sahibul jabirah. Sahibul jabirah. Jabirah, sahibul jabirah ni apa dia? Lihat tampalan tu. Tampalan tu sama ada kita busimen, kita bu plaster koyok tu pun tampalan tu. Sahibul jabirah tu. Accident, busimen. Tu nyana tak semayang pangat pagi. Nak semayang jalan ustaz ni, tangan saya busimen ni nak ambil wuduk macam mana? Itu bila qada tak? Qada. Tak semayang. Kita semayang. Kalau ni tampal, nanti kita akan cerita sikit ni. InsyaAllah. Okey. Yang tu dia kata di sini, kita ambil wuduk untuk membasuh anggota. Maaf, atau ganti daripada membasuh anggota. Jadi kita tayamum tu untuk ganti bagi anggota yang kita tak ada nak basuh ni. Tangan lain semua boleh basuh, sampai tadi tak boleh basuh. Jadi untuk itu kita kena ganti dia dengan bertayamum. Cara dia kita buat, kita tunjuk. Disertakan akan niat itu dengan pindah tanah kepada mukanya dan kekal akan dia hingga menyapu satu duduk daripada mukanya. Macam kita ambil wuduk jugalah. Kita sahaja aku makan wuduk tu, ayat sampai di muka kita. Demikian jugalah kita nak bertayamum tu, sahaja aku makan tayamum tu, sahaja tu tangan yang ada debu tadi sampai di mana-mana anggota muka kita. Macam wuduk jugalah. Seniat tu sahaja aku makan wuduk, tangan kita ayam tadi kena sampai di muka. Kalau kita ambil wuduk yang digunakan ayam, yang ni yang tayamum. Jadi kita dah tepuk dah tangan kita di debu tadi. Sahaja aku mengangkat tayamum tu, sahaja tu
debu dah sampai di muka kita. Maksud dia ayat tadi ni, dia kata, dan disertakan akan niat itu dengan pindah tanah kepada mukanya, dan dikekal akan dia hingga menyapu satu juzuk daripada mukanya, iaitu dengan beberapa syarat yang disebut akan dia di dalam kitab yang panjang-panjang. Syekh ni dia cerita panjang tu je. Dia kata kalau nak mengaji panjang lagi, cari hak kitab yang panjang-panjang lagi. Jadi kita hak kitab ni kita pergi tadi. Jadi kalau tuan-tuan nak menambahkan lagi, kita akan huraikan. Jadi tuan-tuan boleh catatkanlah, insya-Allah. Okey. Kita tengok kitab yang telah Mukhtasar Mufid ni telah disusun di Bayan Ahkam Mutahharah wa Salat yang telah disusun oleh Haji Rosli Osman. Kitab ni kecil je, percuma ni. Saya tak ingat tahun bila, siapa yang jadi Mekah tahun tu, kita bagi percuma. Kita baca sehari di Masjid Negeri, daripada buka depan sampai buka akhir, untuk orang yang nak pergi Mekah. Sebab benda ni akan berlaku lah bila kita sampai Mekah. Tapi sahabat tayamum ni bukan di Mekah je, di Malaysia ni pun kita akan hadapi benda tu. Okey, itu dalam kitab ni. Jadi kita nak lebarkan sikit lagi. Kita tengok pengertian tayamum di sini. Dia kata tayamum adalah menyapu debu tanah yang suci ke muka dan ke tangan hingga ke siku dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Mudah saya nak bagi tahu tuan-tuan. Anggota tayamum ada dua saja, muka dan dua tangan. Itu je. Anggota wudu, muka, tangan, kepala dan kaki. Anggota tayamum, muka dan tangan. Itu je. Dua tu je. Tak lebih daripada tu. Dua tu je. Jadi kita pindahkan debu tu ke muka dan tangan kanan, tangan kiri. Itu boleh. Dengan niat dan syarat-syarat kita akan cerita. Tayamum digunakan sebagai gantian kepada wudu, mandi wajib disebabkan keuzuran dan sebagainya, berhalangan menggunakan air atau tidak diperoleh air. Jadi kalau kita beri tayamum ni, satu, ayat tak ada. Kedua, kerana kita ditegah untuk menggunakan air sebab penyakit dan sebagainya, kan, yang kita baca tadi dah. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala, Allah sebut sini, saya baca maksud dari sini tuan-tuan. Ayat ni panjang. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu solat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub. Jadi orang yang ada hadas besar, orang haid atau sebagainya, dia jangan masuk dalam masjid lah, maksudnya macam tu kan. Dia hampiri ni nak main duduk tangga tu boleh. Kata ayat ni kata jangan hampiri dekat mukadimah, yang tak boleh macam tu. Jangan duduk atas masjid saja. Terkecuali sekadar berlalu saja. Jadi kalau katakanlah ni masjid, tanlai tu tak, jalan tak ada lah, rumah dia belah sana, dia kalau nak balik rumah dia kena lalu kat atas masjid, naik belah sana, pegang kasut, lalu dalam masjid, pergi belah sana. Dia tak ada jalan lain dah, tak ada pilihan. Tu main haid, dia haid lah, perempuan kan haid. Jadi nak balik rumah dia macam mana? Dibolehkan. Sampai tentu dia naik, lalu boleh. Tak berdosa. Boleh. Kalau jalan tak ada pilihan dah, dia kena lalukan. Dalam masjid kalau ada lain tak, dia kena pergi ke sana lah, kan? Tapi kalau jalan dia tu mesti melalui hari-hari melalui dalam masjid, lalu lintas masjid, maka dia dibenarkan dengan syarat dia kena pakai elok supaya jangan menitik darah dalam masjid lah. Tak boleh lah syarat dia. Dia boleh lalu. Tapi kalau tak ada keadaan lain, tak boleh, saudara, tak boleh. Tak boleh. Orang haid tak boleh. Tak boleh, ya. Kecuali kalau
masjid. Jadi tuan-tuan, kalau duduk di muka kilimo tu, orang kata masjid tak? Jadi kalau ikut saya bersama Datuk Mufti, dia nak tengok masa kita buat masjid tu. Plan masjid kita tak mana yang dikatakan ruang solat, ruang masjid. Kalau macam di masjid negeri kan, yang khas, yang cermin, yang tutup dalam tu ruang solat, itu tak boleh. Kalau di lobi tu, dia tukar masjid pada lentang, itu tak apa. Tak apa. Dia nak tengok plan tu. Plan masa kita nak mengusahakan mana masjid, mana balai lentang. Yang ni masa kita buat dulu, kita dah tahu kan. Kita puasa dia dah tahu lah. Kita kena pastikan. Sebab itu dia punya kaedah-kaedah nak bina masjid, nak runtuh masjid, kemudian ada kaedah dan tuan. Kita kena jaga yang ni. Walaupun zaman-zaman mutakhir ni nampak banyak orang sangat dia tahu pada kesok. Sebab tu kita dulu di masjid lama kita tak ubah kan. Masih ada kan. Kasih keluar ni tak ada masalah lah. Kalau macam kita nak buat masjid baru tuan, kita roboh masjid lama, kita nak buat masjid baru, kita kena pastikan tanah masjid yang lama tu macam mana. Ni kata ni tanah masjid lama, kita roboh masjid tu nak buat masjid baru kan. Kita kena pastikan tanah masjid yang ada dulu ni mesti digunakan. Maksudnya binaan masjid baru tu mesti duduk di atas tanah yang lama tu. Sebab tanah tu sudah dikategorikan tanah masjid. Sampai ke bawah tu dia tetap masjid. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi dari sini kau pergi ke masjid Banyak Batang tu masjid berbau kudung, atau semua dua masjid belakang tu. Jadi satu jadi dua. Tu sampai di Pekan Sungai Dua ada masjid lama tu kan. Kan duduk itu je kan. Kita dah bincang lama dah tu kan. Saya tu sama tak baiki juga. Tak baiki tu. Sebab dia kata tu masjid, dia tak bertanggung besar dia. Padahal jalan besar kan. Saya masih tuan-tuan pernah tengok di masjid Bagan Dalam? Bagan Dalam? Yang baru kan? Dia tengok lubur raya dia. Dia naik dia melengkung yang tu lubur raya dia kan. Tuan-tuan tahu tak? Masa nak buat dulu ni LLN, Lembaga Lubur Raya Malaysia kan, lebih kurang macam tu kan. Dia pergi pacok orang depan tu. Tu dia punya ni, dia nak kenakan sikit masjid tu. Sebab dia nak ganti dan sebagainya lah. Kita buat keputusan dalam mesyuarat fatwa tak dibenarkan. Lepas tu tuan-tuan tengok masjid tu duduk bawah, kita duduk atas kan, dia jadi melengkung gitu sikit kan. Kalau tidak tu separuh masjid tu kan kena kan. Tapi kita tak benarkan untuk. Saya pun sama kata, setelah tanah tempat itu telah disujud menghadap Allah, tanah tu, tempat ni kita dah sujud menghadap Allah Ta'ala, dia maka tanah tu tetap masjid. Kita tak boleh buat lebih kurang kan. Jadi oleh itu, kalau kita nak roboh masjid, kita alhamdulillah ada saya keluar di dalam masjid baru kan. Kalau mana-mana lah karya, pastikan tanah yang lama yang ada binaan masjid tu kita buat masjid lama, kita buat yang baru mesti duduk atas tu atau lebih daripada tu. Jangan pergi buat tanah lain, yang tu tinggal. Kita pergi di masjid Kembatan Tok Mahat, saya ada sana. Kita depan kita, dia pun tak mau dengar kita. Kita bawa kerja tamu putih, mereka buat binaan baru tu, mereka tertinggal tempat tanah masjid yang lama. Jadi akhirnya kita terpaksa fatwakan pagar, dan itu tempat tapak masjid, dan kita boleh sembahyang tahiyatul masjid itu dah orang haid dah dia duduk itu. Pentingnya. Sebab tu apabila Nabi SAW membina Masjid Quba kan, masjid yang pertama dibina oleh Rasulullah SAW sebelum Masjid Nabawi adalah Masjid Quba. Siapa yang pergi ke Madinah, maka dituntutlah sangat supaya kita pergi selalu ke Masjid Quba. Nabi akan pergi, selalu pergi hari Khamis, hari Isnin, hari Khamis. Nabi pergi naik unta, kena jalan kaki ke Masjid Quba. Nabi pergi, dia ambil wudu dan siap. Sampai Masjid Quba, main tahiyatul masjid.
Nabi kata siapa yang buat macam tu, seolah macam dia telah melakukan satu umrah. Dia kena ambil uduk dulu. Ambil uduk di tempat penginapan kita, naik bas mai kan. Yang ada setengah tak mengaji, dia tak kisah apa. Dia sampai tak masjid kubur, dia tak kisah pun. Duk kira apa, kisah apa? Beli buah kurma separuh masuk masjid tu dia tuan. Masjid kubur tu masjid yang pertama dibina. Masjid tu ada kelebihan dia. Kelebihan masjid lain, masjid kiblatannya masjid lain tak ada kelebihan macam yang Nabi sebut tu. Yang lebih sana. Itu. Jadi apabila Nabi letak, dulu Nabi buat masjid, pembinaan masjid kubur tu kan, batu, buat macam ni lah, buat susun batu tu tuan-tuan. Nabi sebut hadzal masjid. Tanah tempat tu sudah jadi masjid. Kawasan tu masjid, boleh sembahyang tahiyat masjid dan sebagainya. Orang tak boleh masuk masjid, tak boleh masuk lah. Dulu kan macam kita ni, dengan simen tak ada dulu tak ada macam tu je. Pula apa? Pada tamar dan sebagainya. Tak masjid. Dia kena jaga dia. Tu masjid dia bukan macam tempat-tempat lain, dia ada masjid dan sebagainya. Kita kena jagalah masjid. Tambah sekali, kalau saya minta maaf lah saya sebut ni tuan-tuan, kita nak membetulkan. Kalau kita akad nikah di Tasik Kulkot ni, dia akad nikah kan, main akad nikah. Jadi kadang-kadang kita bawa anak kita pakai pampers. Di dalam pampers tu tak tahu macam-macam ada orang. Kita biar anak itu duduk lari dalam masjid. Kena jaga dia, sebab dia ada masjid. Masjid kena jaga. Okay. Lepas tu kita naik dalam masjid, dituntut supaya kita sebelum kita duduk sembahyang tahiyatul masjid. Sembahyang tahiyatul masjid. Tuntut sangat. Itu dia punya kelebihannya. Kecuali Masjidil Haram. Masjidil Haram, kalau kita masuk ke dalam Masjidil Haram, maka dia sangat dituntut supaya kita pergi tawaf tahiyatul bait. Tawaf itu lebih aula. Tawaf tahiyatul bait. Macam kita sembahyang tahiyat masjid lah. Tawaf tahiyatul bait di Masjidil Haram. Tapi kalau kita zapi tu orang pun ramai dah. Masa dekat nak sembahyang dah. Kita hanya sempat sembahyang tahiyatul masjid saja. Kita sembahyang tahiyatul masjid. Tapi yang afdal ni kalau kita ada kelapangan bagainya, kita tawaf. Okey. Sikit tentang masjid ni tuan-tuan. Okey. Cerita orang yang nak lalu ke masjid dah. Dia cerita apa lah. Okey ya. Terkecuali sekadar berlalu saja. Tu dia kata. Wala junuban illa abiri sabili hatta taqtasilu. Dia kata di sini, kalau orang yang junub terkecuali sekadar berlalu saja hingga kamu mandi. Jadi tak boleh kita nak lalu tak apa. Berhenti dalam masjid pun tak boleh. Hinggalah kita mandi dulu. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, maksudnya wuduk kita batal. Menyentuh perempuan, buang air kecil, maksudnya wuduk kita batal lah. Kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau suci. Sapulah mukamu dan tanganmu, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Ayat yang bunyi macam ni mana tuan-tuan? Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana ghafuran ghafura. Itu dalil yang kata kita boleh bertayamum. Okey, keuzuran yang mengiringi tayamum. Yang pertama, ketiadakan air. Yang itu yang pertama. Kita boleh bertayamum apabila tak ada air. Falam tajidu ma'an, apabila kita dapati tidak ada air. Itu yang pertama, kita boleh bertayamum, ayat tak ada. Dua, ada air tapi tidak dapat digunakan kerana sukar mengambilnya untuk penggunaan makan dan minum atau harganya mahal. Jadi ada air kita nak ambil dia susah, atau ada air untuk makanan binatang saja, itu tak dia ambil.
Kalau kita ambil wudu, kambing kita tak minum air, tak boleh. Kita kena bertayamum. Dan jaga binatang ni tuan-tuan. Kadang-kadang kita buat lebih kurang kat binatang, tak boleh tuan-tuan, tak boleh. Tak boleh. Sebab sampai dalam syarat nak bertayamum ni pun, kalau kita ada ayat tu dah cukup untuk kita minum, dan binatang di bawah jagaan kita dia yang boleh untuk nak minum. Jadi kita tak boleh ambil ayat tu untuk ambil wudu. Kalau kita ambil wudu, boleh jadi binatang kita tak ada ayat nak minum, jatuh haram kita. Tak boleh, tak boleh. Kita kena tayamum. Kena bagi binatang kita minum dulu. Ni bela burung, tak bagi burung minum, mana boleh? Bela kambing apa? Derah kambing tu. Bela kucing, tak bagi kucing minum, tak boleh. Berdosa itu. Wallahualam. Okey. 3, sukar mendapatkan air seperti kerana jauh lebih daripada sepelaungan. Air jauh, nak pergi pun jauh. Sepelaungan ni kata, kalau kita kejauh, macam tu lah. Kita dia kata macam tu lah. Atau binatang buah. Ada binatang buah, tiada peralatan atau takutkan keselamatan atau ketinggalan arakan. Jadi kita nak pergi ayak tu, ada binatang buah jauh. Kalau kita pergi ambil ayak, kawan kita tinggal pula, ambil tayamum. Pakai tayamum, tak payah pergi ambil wuduk lah, tak payah. 4, sakit yang mudarat jika digunakan air, iaitu datang penyakit, bertambah berat sakit, lambat sembuh, menyebabkan parut buruk, hilang manfaat anggota. Kita ada penyakit, Datuk kata kalau hang kena ayak ni, nanti dia hilang, parut tu jadi tak elok, jadi hitam. Takut hitam tangan kita, tak apa. Kan pakar dia kata kan, kalau kena ayak ni, nanti dia parut dia tu jadi tak elok, jadi hitam dan sebagainya. Takut jadi tak elok lah. Boleh. Dan sebagainya lah. Banyak kita sekarang ni boleh jadi siapa yang sakit campak, kan? Buka mungkin dia tadi kena ayak kan? Campak lah. Campak apa yang jadi panjang tu, badan sebagainya tu. Campak kan? 5, mudarat jika menggunakan air seperti terlalu sejuk atau terlalu panas. Dia ada satu penyakit, waktu hujan kalau ambil wudu, Allah, dia sebenarnya sejuk, boleh ketak-ketak. Tak payah ambil wudu, pakai tayamum. Okey, habis itu. Kan ni tuan-tuan, nak cari debu tanah ni susah kan? Kita pergi cangkui, pergi duk ayak lah susah. Kita pergi dekat kedai mamak ni tuan-tuan, dia ada macam lilin tu kan. Tanah tu dia dah buat macam lilin tu, tanah yang suci. Kita ambil, tok atas tu abang, kikis je tu. Dia kan buat debu senang. Kalau nak duk ayak-ayak tu susah kan? Kena tanah tik kucing dah apa lah. Kita belah kucing banyak kan. Yang tu mudah. Kita pergi cari di kedai mamak lah, mudah kali ya. Mamak ni yang tu jual macam-macam tu, ada apa, dia ada kedai mamak ni ada satu jenis macam kita bakar dia berbau tu, pergi apa lah. Dia tu kan, kedai-kedai macam tu lah kita akan dapat. Dia macam lilin tu kan, tanah liat ni dia ada jadi tanah liat yang suci pun, dia ada jadi ketui. Kita ambil kiki je. Boleh, nanti kita boleh pakai. Syarat-syarat sah tayamum. Yang pertama, kalau kita nak bertayamum, kita pastikan dia masuk waktu dulu. Macam Daimul Hadas juga dulu. Pastikan kalau kita nak sembahyang zuhur, masuk waktu zuhur dulu. 2, menggunakan debu tanah yang suci dan tidak mustakmal. Maksudnya debu tanah yang suci dan tidak mustakmal ni, debu tu tak pernah digunakan untuk bertayamum. Debu tanah tu tak pernah digunakan untuk apa-apa yang lain. Tu maksudnya bukan mustakmal lah. Okey. 3, telah berusaha untuk mendapatkan air setelah masuk waktu solat. Kalau sekiranya kita nak bertayamum tu kerana tidak ada air, kita kena cari air dulu. Kita tengok, tak ada lah, Abu boleh tayamum. Kalau sekiranya kita nak bertayamum tu kerana tidak ada air. Tapi kalau di Malaysia ni, yang ni tak apa nak jadi masalah. Air banyak, berlebih-lebih kan. Jadi yang masalah kita ni, kalau di Malaysia ni, penyakit lah yang menyebabkan kita tak boleh ambil wudu, tak boleh kena air. Jadi yang tu tak ada masalah lah, tak payah duk pergi cari lah.
Syarat yang nombor 3 ni tak payahlah itu. Syarat yang nombor 2 okey. Kalau syarat nombor 1 masuk waktu, 2 menggunakan debu tanah. Yang ketiga tadi, kalau tak ada ayak, kita kena cari ayak dulu, syarat dia. Jadi kalau kita bertayamum kerana sakit, jadi syarat yang ketiga ni tak payah pakai. Tak payah pakai. 4, menghilangkan najis sebelum bertayamum. Kalau apa-apa pas hilang najis-najis yang ada pada anggota kita. Pada badan itu kita hilangkan dulu. Kau nak mandi hadap sakmu, nak bertayamum untuk hadap sakmu, hilangkan dulu najis-najis pada anggota kita. 5, setelah berijtihad menentukan arah kiblat. Ni kalau sekiranya kita nak ambil tayamum tu menghadap arah kiblat. Okey. Dan kita nak semayang untuk menghadap arah kiblat. Jadi kita kena pastikan arah kiblat belah mana lah. Okey. Rukun dan cara tayamum. Tayamum adalah 2 kali, tepuk sekali untuk muka dan sekali lagi untuk tangan hingga ke siku. Itu Nabi SAW menyebut demikian. Rukun dia apa dia tuan-tuan? Yang pertama niat. Niat dia macam mana? Okay. Sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan kefarduan solat kerana Allah Ta'ala. Pakai bahasa Malaysia. Susah enggak yang Arab? Sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan kefarduan solat kerana Allah Ta'ala. Sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan kefarduan solat kerana Allah Ta'ala. Macam tu niat dia. Sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan kefarduan solat kerana Allah Ta'ala. Kalau mandi untuk hadap besar, sahaja aku bertayamum untuk mengangkat hadap besar ataupun junublah kerana Allah Ta'ala. Okey. Itu syarat yang pertama, berniat. 2, menepuk 2 tapak tangan dengan keadaan jari terbuka ke debu tanah, menipiskan debu dengan mengetuknya dan menyapuhnya ke muka dan berniat. Jadi tuan-tuan, saya sebut niat dulu. Tuan-tuan dia kena buat macam ni dulu. Tayamum ni tuan-tuan, katakanlah ni tempat kita lah tak bawa kit apa ni. Macam ni kita bawa pedok, kita bawa pedok ni di kafe depo bambu ni. Malam kita ingat nak bawa pedok. Pedok ni debu. Ni kafe di sebelah kan. Kita tunjuk tu kan. Okey. Dan kawan saya dia mengajak saya pun dia bawa pedok. Pedok, tepuk pipi muka. Okey, katakanlah kita dah ada arah ni debu tanah ni tadi, debu tanah tadi ni. Kita buat satu abang ya. Pastikan debu tanah kita ni, kalau kita nak buat satu abang, pastikan satu abang bersih kan. Okey. Kita dah cuci macam saya kata tadi, dia dah ada debu dah. Kalau tutup debu saya mengajak dulu, dia kata kita buat 4 petak. Kan? Kita tadi debu semua ni. Kita buat 4 petak. Jari macam tu. Okay, jadi 2 petak di atas, 2 petak di bawah. Jadi sebelum kita berniat tadi ni, kita dah tepuk tangan kita. Apa? Kita buat tadi. Ni dah kita buat macam ni lah. Kita renggangkan jari kita ni kan. Jangan rapat macam tu. Renggangkan macam ni. Tepuk di atas ni. 2 petak dah di atas, kita gunakan untuk muka kita. Lepas itu tangkap, nipihkan. Kalau ni kena nipihkan. Lagi tepuk penuh ni, pipus ni, bersin dah, tak buat semua kan, bersin sakat dah kan. Tu tengok tu kan. Islam ni tu kan dia punya jaga dia tu. Kan, lepas kita tepuk ni, kita nipihkan. Nipihkan. Macam ni. Jangan dia tu. Pasal debu dah di tangan ni. Debu. Ni debu dah di tangan, benda di tangan kan. Lepas tu sahaja aku apa tadi dia kata? Aku bertayamum. Sahaja aku bertayamum. Sahaja aku bertayamum tu, sahaja aku bertayamum, sahaja tu debu kena sampai di muka kita. Macam kita ambil wuduk kan. Sahaja aku mengangkat wuduk, sahaja tu air dah kena di muka kita. Ini menjadi sahaja aku bertayamum, sahaja tu kita dah kita niatkan sampai habis, kita sapu sampai habis.
Kalau kita macam tayamum, macam wuduk juga. Okay. Dia kalau sunat dia macam ni tuan-tuan. Sunat dia. Jadi saya tak tunjuk sunat dia. Apa lagi? Saya tunjuk sunat dia tuan-tuan. Tepuk. Sahaja aku bertayamum. Sahaja tu kita letak dah. Dia sunat dia macam ni. Mula di atas ni, tarik ke bawah. Mula di atas ni, tarik ke bawah. Macam tu. Tu sunat dia. Kita letak di atas sini tuan-tuan. Atas ni, tarik ke bawah. Tarik ke bawah gitu. Letak dia ke atas ni, tarik ke bawah. Itu sunat tuan-tuan. Okey. Habis dah muka. Ya, habis muka. Lepas tu kita tepuk pula yang bawah ni. Dua petak yang bawah lagi. Kita disunatkan juga untuk nipiskan dia. Kita debu dia di tangan ni kan. Jadi kita belah kanan dulu. Sunat menganankan dulu. Kita letak. Ni debu sebelah di tangan kiri kita ni ada debu. Kita sapu di tangan kanan kita dulu tak macam tu. Tarik sampai melebihi ni, pusing balik. Tak kena lah pula ni. Ni debu pula. Untuk kiri pula letak. Tarik lebih kanan habis lah. Kalau hak junub pun, mandi ada junub pun mandi ada junub lah. Bertayamum untuk junub pun macam tu lah. Cuma niat aja. Saja bertayamum bagi keadaan besar kerana Allah Ta'ala. Macam tu juga. Muka dan tangan saja. Tak payah duduk golek-golek macam saya kata tadi ni. Betul. Perempuan tu bila saya kata buat sapu debu di muka, sapu debu di tangan, dia kata ni saya nak mandi dah. Saya nak junub juga. Macam tu. Dia tak pun nak yakin buat mandi dulu kan kena bakar semua. Kita yang pun dia ingat kena pun debu semua. Pun debu badan semua kan. Yang tu nak buat cucuk pisang lagi dah. Kena golek dah. Lebih kurang macam tu lah. Okay, kita akan baca hadis tuan-tuan. Hadis ini penting kita tuan-tuan. Berkaitan dengan alam kubur tuan-tuan. Hadis yang berkaitan dengan alam kubur, insya-Allah. Keadaan seseorang dalam kubur. Baca itu insya-Allah sampai yang dah kitab ni kita masukkan hadis kali ikut dalam ayat diri jauh saya ni 141. Hadis yang kita akan baca nanti hadis 62 insya-Allah. Dalam bab beriman kepada adanya hari akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Keadaan seseorang dalam kubur. Firman Tuhan, firman Allah pada ayat 20 dan 21 surah Al-Basar. Ayat yang berbunyi, pendek aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summas sabila yassara. Summas sabila yassara. Kalau kita ni terus yassara buat. Yassara kita berdiri. Itu ayat yang 20. Summa amatahu fa akbarahu. Ayat yang 21. Maksudnya sini, kemudian dia memudahkannya memilih jalan. Allah bagi kita memilih jalan, sama ada jalan terbaik atau jalan tak baik. Allah bagi kita satu usaha, satu ikhtiari. Kita ahli sunnah wal jamaah kan, ke Mu'tazilah, ke Jabariyah. Tak ada sunnah wal jamaah. Boleh kita bincang, tadi kita bincang. Saya nak dapat program pada masyarakat kita. Apa dia ahli sunnah wal jamaah? Ni saya ni ahli sunnah wal jamaah. Tanya dia apa dia? Kita tak tahu kan. Kan? Ni saya mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i. Kita tanya dia siapa dia mazhab Syafi'i tu? Dia tak tahu. Boleh kali kita kata itu ayat. Patulah kita buat kajian. Ramai juga yang terlibat dengan Syiah. Sebab dia pun tak tahu dia sunnah wal jamaah.
Dia tak tahu. Jadi kita akan cuba tuan insya-Allah program seminar penerangan tentang Ahlussunnah wal Jamaah. Okey. Jadi minggu kita bermata Ahlussunnah wal Jamaah ni, bagi kita mempercayai Allah bagi satu kuasa kepada kita untuk ikhtiari usaha ikhtiari. Tapi apa pun Allah yang menentukan. Tapi kita ada ikhtiari. Jadi pada dasarkan ayat ini Allah bagi, dia kata kemudian dia memudahkannya memilih jalan. Allah bagi kita nak pilih sama ada jalan baik atau jalan tak baik. Summa amatahu fa akhbara. Kemudian dia mematikannya dan menghubungikannya. Lepas kita diberi kebebasan untuk memilih di atas muka bumi ini sama ada yang baik atau yang tidak baik, maka Allah akan matikan kita. Ayatnya bunyi macam tu. Surah Abasa, yang maksudnya lebih kurang setelah Tuhan memberikan tiap-tiap seseorang kemudahan memahami jalan-jalan baik dan jalan buruk, supaya masing-masing berusaha semasa hidup untuk memilih jalan yang baik. Jadi Allah bagi tahu tentang jalan baik, jalan buruk kepada kita berdasarkan kepada melalui Rasulullah SAW. Kita tahu ni jalan yang diizinkan oleh Allah. Buat macam ni Allah izin, Allah murka. Buat macam ni Allah murka. Siapa yang sampaikan? Rasulullah SAW. Jadi bagi kita yang berfikiran waras dan sebagainya ni, yang Allah izinkan kita sebagai manusia yang waras, kita pilih dia yang mana? Lepas tu kalau orang gila dia tak nak bersalah. Orang gila pasal dia tak nak waras. Dia gila. Dia gila tak bersalah kan? Dia bunuh orang, oh lesen gila. Apa? 302 kan, kena bunuh balik. Tentu dia ada lesen gila. Sama je, sama. Dia tak lu. Orang gila dia tak lu. Amma dia, undang-undang Allah pun dia tak lu. Orang gila tak perlu sembahyang. Jadi kalau kita tak perlu sembahyang, buat gila-gila. Buat gila tak sembahyang, kalau kita tak gila, buat gila. Lepas tu kita tak boleh peling orang gila. Kalau kita peling orang gila, kita lebih gila pada orang gila. Orang gila ni special tu kan. Orang gila dunia pun dia tak pakai kan. Dia bunuh orang tu pun ada lesen gila. Sama dia tu kan. Sebab dia gila. Lepas tu bagi kita yang waras, Allah bagi kita kena pastikan. Kita pilih tengok kan, InsyaAllah. Okey, jadi pastilah kita akan memilih yang baik. Jalan yang diizinkan oleh Allah Ta'ala. Macam mana kita nak pastikan kita memilih jalan yang baik? Betul kita memilih jalan baik, kita kena mengaji ya. Yang ada semua tu dia nak buat ibadat, tapi dia tak tahu nak buat ibadat. Dia nak buat ibadat, dia belum nak buat ibadat. Saya pernah tengok tuan, satu pagi sembahyang subuh di tingkat 4 di Masjidil Haram, tingkat 4 sembahyang subuh, tu arah tu main. Saya pernah sebut boleh sini. Dia marah ke orang perempuan yang duduk di depan sekali ngasuh lelaki. Tu arah dia kata, hajar haram, bro. Dia marah. Suami dia naik lawan kata orang tu. Ni Islam buat dia kata, Islam buat dia, apa beza dia? Dia nak sembahyang juga, nak buat baik juga. Buat tak boleh kan? Lawan tu orang. Sebab apa dia lawan? Dia tidak. Kita kira perlu nak buat ibadat, tapi tak kesok. Lelaki dengan lelaki satu suami tak kira, termasuk lawan kita. Kita jawab makcik tu sekali lelaki. Dururoh kan? Dururoh apa? Banyak lagi. Tak mau itu. Jadi kita kena ada yang betul kan? Itu banyak juga gaya mak dan tak betul. Tak betul. Kena dia. Okey. Tuhan mematikannya serta menjadikan dia berkubur di tempat yang ditakdirkan Tuhan baginya, sama ada dalam perut bumi atau di dalam perut ikan dan sebagainya. Kita tak tahu lagi kubur kita ni tuan-tuan. Satu, kita tak tahu cara kita mati, tak tahu lagi. Bila jadi kita mati atas katil, alhamdulillah. Kan? Bila jadi kita mati 2 hari dah, orang tahu kata, oh dia tu mati dah. Oh tak. Tak tahu ni tu kan. Boleh jadi ada jalan raya. Itu saya balik di mana-mana tu. Dekat dengan masjid apa? Al-Qudah lama tu kan. Cari makan di berhenti yang tu, orang-orang muda berdarah penuh, kita cari makan tu. Macam mana tu kita cari makan ni kat lain. Macam mana lebih pelagak tu.
boleh kejar dia macam tu selada untuk apa kan? Nanti dia tu bawah. Tak tahu kita nak mati macam mana, tak tahu lagi. Allah Alam. Satu cara mati. Yang kedua, kubur kita. Tak tahu lagi. Nanti keluar saya tengok dulu luar yang saya tengok. Saya ikut. Lipat kalau dengan tabung tanah. Di kubur itu kan. Lipat agak kan. Tengok kubur. Ada kan. Kata kita tak tahu dah juga. Tak tahu lagi. Tak tahu lagi. Tak tahu lagi. Dalam buku ibu, tak tahu lagi. Kan? Allah Alam. Allah saja yang tahu. Sampai masa dia, kita akan mati tetap. Tidak terdahulu, tidak terkemudian. Ni, mati tu ikut kita tu mati. Malaikat pun dah beritahu kat kita, dia bagi tanda-tanda kata kita nak mati. Apa tanda dia tuan? Satu, kamu fikir dulu, Allah, kamu tak menjadi wakil kan? Kamu fikir. Dua apa dia? Sakit habis. Duduk lama sakit belakang. Tu menandakan kita nak mati lah. Tapi jangan hak kata tak sakit nak mati ke? Hak rambut hitam pun mati ke ni? Lagi muda naik motor laju. Kubur ialah tempat perhentian yang pertama di antara tempat-tempat perhentian alam akhirat. Kubur merupakan alam yang pertama kita akan hadapi. Kita telah berhijrah tuan daripada alam ruh, alam rahim. Apa rahim ibu kita kan? Kita duduk dalam alam rahim dulu, alam ruh. Bila isteri mak kita dengan ayah kita berkahwin, jadi kita duduklah alam rahim mak kita sampai 9 bulan kan? Sampai 9 bulan biasa. Ada 12 sampai setahun dia kan? Macam minggu sampai setahun ngandung. Kita 9 bulan je dilahirkan, berhijrah ke dunia ni. Jadi kita sudah berhijrah alam rahim ke alam dunia. Nanti tuan kita akan berhijrah. Apa kita berhijrah dah? Kita pergi dulu dekek pula lepas blok alam barzakh. Daripada alam barzakh kita akan berhijrah. Alam barzakh merupakan alam akhirat lah. Masuk alam akhirat. Alam kubur merupakan alam pertama kita berada di alam akhirat. Kita terus kepada masyar dan seterusnya melalui siratal mustaqim dan sebagainya. Apa kita ke syurga Allah atau ke okey. Di pengarang kitab ini kata kubur ialah tempat perhentian yang pertama di antara tempat-tempat perhentian alam akhirat yang juga dinamakan alam barzakh. Tempat seseorang akan mendapati apa yang dinyanyikan dalam hadis-hadis yang dibawa ini menjadi kenyataan kepadanya. Nabi telah menyebut beberapa hadis yang berkaitan dengan alam barzakh. Malam ni kita nak baca hadis yang pertama, hadis yang ke-62. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. An Uthman bin Affan. Hadis yang diriwayatkan daripada Ibn Affan radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. فَإِنْ نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ. Tirmidzi wa Ibnu Majah. Ini saja. Daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kubur ialah tempat perhentian yang pertama dari tempat-tempat perhentian alam akhirat. Oleh itu, jika seseorang terselamat dari huru-hara azabnya, maka huru-hara tempat-tempat yang lain lebih ringan lagi kepadanya. Dan jika ia tidak terselamat daripada yang tersebut, maka huru-hara di tempat-tempat yang lain lebih berat lagi. Maksudnya sini tuan-tuan, di alam barzakh ni nak menentukan kita ni ke depan. Kalau di alam barzakh kita selamat, soal bukan nanti kita boleh jawab dengan baik dan sebagainya. Seperti yang telah kita baca
hadis sebelum ni kan, dibukakan pintu dan sebagainya kan. Kalau tak salah saya dah baca hadis itu kan. Jadi kalau di alam barzakh kita berada dalam keadaan yang selamat dan sebagainya, persoalan muka nakir kita beri jawab dengan selamat, dengan jelas dan sebagainya. Jadi insya-Allah lepas tu kita lebih cerah, lebih cemerlang berikutnya. Tapi kalau di alam barzakh tu dah kita kena teruk dah, ke depan lagi dah tu. Sebab kan hadis ni dia sebut macam tu. Ada dia kata di sini, jika seseorang terselamat dari huru-hara azabnya, azab alam barzakh, maka huru-hara di tempat-tempat yang lain lebih ringan lagi pada dia. Maksudnya mudahlah. Tapi kalau kata di alam barzakh mudah teruk dah, persoalan muka dan nakir tak dijawab dan sebagainya. Kita pernah baca sebelum ni kan, bila orang mukmin telah dikubingkan, dia boleh berjawab dan sebagainya, dihamparkan hamparan syurga, dihamparkan dibuka pintu alam barzakh dia, kemudian dihamparkan hamparan ke syurga. Nampak dah, walaupun dia duduk di alam kubur, nampak dah syurga, keindahan syurga dan sebagainya. Tapi dia minta kan, bukan nakir dia kan, nak balik beritahu kat sahabat-sahabat dia, ahli keluarga dia, kata dia dulu nak alam barzakh orang yang macam tu. InsyaAllah depan lagi. Tapi kalau awal-awal dia kata nak lah, itu wahai munafik, wahai kafir, kita dah baca. InsyaAllah tuan-tuan, semuanya macam saya pernah sebut dulu ni, semuanya untuk nak menentukan macam mana kita ada alam barzakh dan sebagainya ni tuan-tuan, berdasarkan kepada amalan kita di dalam bumi. Berdasarkan amalan kita di dalam bumi. Jadi kita tuan-tuan, kita kena pastikan hubungan kita dengan Allah, hablum minallah clear. Kita harus bayangkan insya-Allah tuan-tuan. Hablum minannas, hubungan dengan manusia. Jangan semayang hubungan dengan Allah, Masya Allah. Dengan manusia, Ya Allah, Ya Rabbi. Dia nak beli saja. Garang Ya Allah. Tak pernah kisah jiran dan sebagainya. Tak boleh. Tak selamat je. Sebab Islam, hubungan kita dengan Allah, hubungan dengan manusia, hubungan dengan alam. Hubungan dengan alam. Kita jaga. Lama sekali kita kadang-kadang insya-Allah hubungan dengan Allah ni very good. Hubungan dengan manusia ya Allah. Kadang hubungan dengan manusia tu ya Allah. Saya pernah duduk di SPH, duduk di kawasan Masjid Daerah kan. Saya orang pertama dan saya orang terakhir di kawasan dulu. Nanti dia SPH Muhammad Allah kata hubungan dengan manusia ni cukup clear. Dia pagi-pagi main pasku main. Jawab, Ustaz, ada orang mati Ustaz, saya nak pergi kuat kubur. Ikut kan. Sampai orang bumi bawa tumpang Zuhur, dia naik motor balik. Hubungan dengan manusia punya kenuri dia baik-baik lagi. Semua lepas Zuhur dia pergi dah. Dekat api lah. Masya Allah. Zuhur dah. Tak mau juga. Jadi kita tak seimbangkan hubungan kita dengan Allah, hubungan dengan manusia, hubungan dengan alam. Kita jaga dulu. InsyaAllah ta'ala, semua tu menentukan kita di alam barzakh dan seterusnya. Kita di alam barzakh. Lepas itu kalau tuan-tuan, hubungan dengan manusia sebelum kita mati, kita kena minta maaf, kena bertaubat. Kalau ada kesalahan dengan manusia, kena bertaubat. Kalau kita baca kitab Iman pakaian diri syarat-syarat taubat kan, kita kena pergi dah tu, pergi dah minta ampun dengan dia dan sebagainya. Ini adalah syarat-syaratnya. Ada khilaf di sini. Boleh dia ada pendapat kata kita kena beritahu satu-satu apa yang kita buat kat dia. Cara tafsir ada setengah kita cerita atau keseluruhan saja. Khilaf itu. Tapi apapun kita sampai minta maaf dengan manusia tu, kita minta ampun dengan Allah.
tak maaf. Kalau kita tak minta maaf dengan manusia, takut kita. Ingat tuan, kita nak bahagia di alam barzakh dan seterusnya. Belum kita mati, bila kita dah tahu kawan-kawan kita kan, ada macam-macam lah, kita ada macam-macam lah. Kau ni pilihan raya lah, takkan. Ini tak maaf tak? Ini tak maaf. Dulu tidak ada kejadian. Dulu kita katakan buat hati-hati. Sebab kita nak supaya bahagia di alam barzakh. Kita kena betul-betul insya-Allah. Kita maafkan ni agak panjang sikit tuan. Insya-Allah minggunya nanti pada 10 hari bulan 12 insya-Allah tuan-tuan doakan yang pertama bagi sihat. Kita akan sambung hadis yang berikutnya yang cukup cantik menceritakan tentang alam kubur ini. Nanti kita akan bincang lagi insya-Allah. Semuanya itu memberi motivasi kepada kita untuk sama-sama kita menyelesaikan dalam muka bumi ini sebelum kita dijemput oleh Allah SWT. Kalau Allah jemput sampai masanya kita terpaksa yang berjumpa dengan Allah SWT. Kita tak tahu bila kita tak tahu. Sama ada lepas mayat ni Allah saja yang jadi lagi Allah bagi upaya untuk hidup, kita buatlah. Saya kata tadi yang pertama hubungan dengan manusia ni kita seperti itu. Ada yang lebih kurang yang kita tak mengaji dulu, yang kita jadi faham yang kita minta maaf. Aku minta maaf aku ya Allah, kita tak perlu mati kita buatlah kita minta maaf. Riakan toko dia cuci dulu. Minta maaf lah kalian. Cium tangan dia untuk harap dia yang diberi kita kan. Atau kalau dekat seorang dia tak bagi kat dia bagi dekat tua dia pun nak bagi kepala wain. Ni apa ni kepala wain? Apa yang dia kacau? Dia minta makan dia ni. Ya Allah. Adik tak halal ya Allah. Kau 3 kali dah. Problem tu kan? Problem. Saya minta maaf lah. Saya belajar ini, saya minta maaf banyak-banyak supaya kita sedikit keinsafan kita nak betulkan perkara masyarakat kita. InsyaAllah dengan cakap itu yang baik kepada Allah dan kepada kita sendiri. Kita banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yuwafiqu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma nawwir qulubana bi-nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha bi-nuri syamsika wa ta'ala abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana baina qulubina wa hdina subul salam wa najina min adh-dhulumati ila an-nur wa najina fawqa jabal rahmah min al-'afwa wal-fadl. Allahumma ta'ala kullu 'arifin bi hikmatik wa ajurna ala rahmatik wa dhakkirna wa nasina wa 'alimna ma